Dah start Ya ke? tak naik lagi. Dah keluar kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam siaran dalam program projek kita Raudah Ilmu bersama tak lain tak bukan kita, Ustazah Asma Hussein. Assalamualaikum Ustazah. Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Pada bulan lepas kita minta maaf lah pada penonton tak dapat bersiaran sebab satunya full pack dengan korban. Lepas tu tak kurang sihat. Pada tarikh yang kita janji tu kurang sihat. So bulan ni kita bersiaran lagi. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih jauh, jom sama-sama kita mulakan dulu perkongsian hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah. Jadi kita sedar tak sedar pun kita dah masuk separuh tahun 2022 Ustazah. Sekejap sangat, Masya Allah. Kalau 2 tahun lepas kita sibuk dengan pandemik kan, kita terkurung kat rumah, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Tapi Alhamdulillah, raya korban tahun ni pun kita dapat tengok korban Ustazah. Betul. Orang kata tahun ni macam burung terlepas sarang kita ni. Ya, Masya Allah. Cun sana, cun sini, betul tak? Betul. Tak duduk diam je semua. Masing-masing seronok dapat keluar ke sana sini. Jadi moga-moga penonton di luar sana pun sihatlah hendaknya, insya-Allah. Okey, tapi dalam masa sama jangan lupa jaga diri sebab COVID masih melanda dunia. Ya, satu lagi selain daripada COVID, kita ada kes influenza yang semakin meningkat. Ya, betul. Kalau di Kelantan, saya ingat Selangor, katil pediatrik, katil untuk ward kanak-kanak penuh semua hospital. Subhanallah. Itulah kita kena berjaga-jagalah selain daripada COVID, influenza pula. Ya, betul. Kena doa banyaklah kita ni. Betul. Risau juga kan, orang-orang terdekat kita tak sihat sebagainya. Ada juga kawan-kawan saya yang sampai kena kuarantin, masya-Allah. Jadi kita jaga-jaga kesihatan sama-sama lah, insya-Allah. Jadi, hari ni kita nak kongsi siapa ni? Hari ni kita nak borak-borak sedikit tentang tahun baru, aku yang baharu. Kenapa tahun baru Ustazah? Kita baru bulan 7 ni Ustazah. Tahun baru. Kan? Kenapa tu? Itulah ada orang tak perasan sebenarnya kita ada, kalau tengoklah orang biasa dengan tahun Masihi kan. Tapi sebenarnya kita yang kita duk kira ni adalah tahun Hijrah. Itu betul. tahun Islam. So sebenarnya kita nak masuk bulan Muharram. Dah habis dah Zulhijjah itu kan. Orang pergi haji. So nak masuklah Muharram. So sekarang kita nak meraihkan tahun baru bulan Islam. Tu kita kena tahulah. Ya, betul. Tapi dalam bulan Islam ni kita kira permulaan tahun baru adalah berdasarkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi itulah topik kita hari ini. Jadi jom ajak ramai-ramai join live kita sebab bukan itu sahaja yang kita nak kongsikan. Kita nak bagi hadiah Ustazah. Yang tu lah yang special. Okey, macam mana hadiah ni nak dapat? Macam mana hadiah sebab nak dapat? Sebab orang tanya dari semalam lagi ni. Okey, kita sebelum ni mungkin kita dengar nak bagi telekong free je Ustazah. Telekong apa tu? Telekong kita pakai ni. Masya-Allah. Okey, nak tunjuk sikit. Ni. Telekong baru kita ni insya-Allah boleh beli start minggu depan tapi nak bagi free je kepada seorang penonton yang bertuah. Nak tahu macam mana, stay sampai hujung siaran kita, insya-Allah. Kita jangan bagi tahu lagi jangan tahu lagi, biar tapi yang penting jaga-jaga dengan pen dan kertas. Ya, betul. Selain tu, kita bukan nak bagi telekong saja. Kita nak bagi 2 free notebook kita yang comel ni. Notebook baru berkonsepkan doodle. Masya-Allah, ni ramai dah saya dengar ramai dah. Betul, doodles. Ingatkan doodle. Doodle, astagfirullahalazim, lain macam tu. Doodles, okey. Lukisan-lukisan comel. So kita nak bagi 2 kepada pendengar yang aktif di Facebook dan juga di Instagram. So pastikan aktif sampai ke hujung siaran ni, insya-Allah. Nak aktif tu maksudnya siapa yang rajin buat catatan ke macam mana ni? Siapa yang rajin berinteraksi dekat komen, bertanya dan sebagainya lah. Macam tu, okey? Sebab ramai mata-mati. Ya, betul, kena alert. Okey, baik Ustazah. Jadi kita cerita pasal tahun baru aku yang baharu ni kan Ustazah. Sebenarnya apa erti hijrah tu sebenarnya Ustazah? Okey, kan? Cuba kongsikan. Okey, terima kasih banyak kepada kami dia.
tuan-tuan, bila cerita pasal hijrah, selalu kita akan kait dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah lah. Okey, mungkin saya share dululah definisi. Dari sudut zahirnya, bila berhijrah ni maksudnya berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya Rasulullah ni ada beberapa kalilah berhijrah. Kita ingat mula-mula peristiwa hijrah ke Taif. Sebab orang Islam di Mekah itu ditindas, maka pergilah ke Taif. Tetapi penduduk Taif tak terima. Yang sekarang orang pergi Mekah suka berjalan dekat Taif kan. Taif itulah sebenarnya Taif. Kemudiannya pergi pula ke Habsyah. Tetapi raja masa tu memang terima sangat. Namun begitu dia kata dia terima rombongan Rasulullah tapi tak nak terima Islam. Okay. Tapi yang kita kenang sampai sekarang dan menjadi asas kepada penubuhan negara Islam yang pertama di dunia ialah hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. So itu hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Tapi dari segi maknawi, apa maksud hijrah? Hijrah ni ialah bila kita menghindari, meninggalkan dan menjauhi diri daripada sesuatu, sama ada secara perbuatan atau perkataan atau perasaan. Sebagaimana hadis sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu ialah siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah larang. Maknanya kalau dia berhijrah lah daripada Kelantan ke KL, tapi dia buat maksiat, itu bukan hijrah yang sebenar. Itu bukan hijrah. Maknanya hijrah ni pertama hijrah amal. Yang kedua hijrah tempat. Macam sekarang mungkin kita hijrah lah. Macam Kamilah contohnya daripada mana? Saya duduk sini lah. Duduk sini. Macam saya Kelantan ke Selangor. Hijrah lah. Tapi yang paling penting adalah hijrah amal. Masya Allah. Jadi kat sini kita dapat lihat sebenarnya hijrah ni ada dua lah. Hijrah amal, hijrah tempat. Kalau hijrah hati tu dikira macam mana Ustazah? Hijrah hati tu termasuk daripada bila kita hijrah, maksudnya dalam hadis sebut gini, la hijrata ba'da hadza. Ba'da hadza ni ba'da Fatu Mekah. Selepas Fatu Mekah, kita ingat selepas Rasulullah membuka kota Madinah, kemudian berlakulah beberapa siri peperangan. Lepas tu Rasulullah telah meningkatkan negara Madinah menjadi sebuah negara yang terkemuka, dan kemudiannya berlakulah pembukaan kota Mekah. Rasulullah pergi ke Mekah, mula-mula macam nak berlaku perang tapi tak jadi kan. Berlakulah pembukaan kota Mekah. Lepas tu Rasulullah sebut selepas Fatu Mekah ni tak ada lagi hijrah. Tapi yang ada apa dia? Jihad wan niyah. Yang ada adalah niat dan jihad. So sekarang bila kita sebut hijrah, dia dikaitkan dengan jihad. So hati tu termasuk dalam kategori jihad. Baik, hati kategori jihad. Kira ada juga hijrah hati ya. Bukan sekadar kita tengok kat social media hijrah hati. Sebenarnya ada. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi itulah sudut erti hijrah lah. So kalau kita cerita juga, boleh tak Ustazah kongsikan siapa pendukung dan penyokong dalam proses hijrah ni? Sebab kita tahu hijrah ni bukan mudah. Even kita nak pindah satu tempat ke satu tempat tu pun kita perlukan preparation kan. Kita perlukan lori, kita perlukan orang angkut ini itu kan. Ini kan pula satu yang besar hijrah yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Muslim sendiri kan. So macam mana Ustazah? Siapa pendukung dan penyokong untuk proses hijrah ni? Okey, gini buat penonton kita semualah dekat IG, dekat Facebook kan. Kita nak sebutkan di sini, hijrah ni ke Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, dan di Madinah Rasulullah telah mendidik kita bagaimana bernegara. Maksudnya dari pengurusan ekonomi, pengurusan keluarga, pengurusan politik, pengurusan pendidikan selama 13 tahun. Lama tu. Dan inilah merupakan sunnah terbesar Rasulullah SAW. Jadi nak membawa misi yang besar ini, Rasulullah ada penyokong dan pendukung. Maknanya kita bila nak buat baik sebenarnya, nak berubah, kita kena ada sekeliling yang bagus dan orang yang bersama-sama dengan kita. Sebab tu kita nak circle yang bagus tu. Jadi kalau dalam peristiwa Rasulullah kita tengok, kita ada Abu Bakar, merupakan sahabat Rasulullah yang telah dilatih menjadi pemimpin. Kau tengok Abu Bakar ni asalnya peniaga kan, tapi kemudiannya menjadi khalifah yang pertama. Maknanya ditrain jadi pemimpin. Itu adalah sahabat, maknanya orang dewasa. Dan kita ada kanak-kanak lah yang sanggup orang kata memperjudikan nyawanya. Kanak-kanak, iaitu siapa dia? Ali bin Abi Talib, yang sanggup ganti tempat Rasulullah. Rasulullah tidur, orang duk kepung nak bunuh, tapi Ali ganti. Kalau ikutkan takut juga tu kan. Sebab keluar-keluar tu confirm macam nak kena bunuh lah. Tapi bila Ali keluar, pasal apa orang tak bunuh masa tu? Orang segan sebab Ali ni adalah keturunan bangsawan, bukan biasa-biasa. Anak Abi Talib. Betul tak? Jadi orang tak berani juga nak bunuh. Tapi dia sebagai kanak-kanak tu, dia terlibat dalam perjuangan. Jadi hijrah ni melibatkan kanak-kanak juga. Wanita pun terlibat. Wanita yang mengandung. Siapa dia? Asma Abu Bakar dengan mengandung 9 bulan naik bukit.
Kamilia pernah tak naik apa Jabal Nur tu? Oh tak pernah lagi Ustazah, kan? teringin juga nak pergi sana. Kalau kita hiking kat Malaysia, kita ada pokok-pokok kan, sungai-sungai, kat sana tak ada batu je. Bayangkan orang yang mengandung 9 bulan dengan perut yang memboyok tu naik, lepas tu dia luka pula, diugut oleh orang yang nak tanya Rasulullah kat mana dengan ayah dia tu. Tapi dia rela. Yang bestnya ada juga kanak-kanak perempuan yang bantu sediakan makanan, iaitu Aisyah. Dan ada juga yang menyokong perjuangan Rasulullah ni adalah non-Muslim yang menjadi penunjuk jalan. Jadi nak ceritanya dalam perjuangan, sesuatu perjuangan, dalam sesuatu hijrah, kita ni kena bergerak secara berjemaah. Tu yang paling penting. Kalau seorang-seorang ni mudah hanyut. Sebab gini Kamilia saya sebut. Ramai di antara saya punya follower dia tanya, Ustazah saya nak berubah tapi susah sangat. Saya nak jadi baik tapi macam mana Ustazah tak boleh nak buat. Dia gini, kalau seorang-seorang mudah hanyut. Kalau ramai-ramai kita akan rasa seronok. Kan kuat sikit. Betul. Macam tu. Baik, Alhamdulillah. Jadi kat sini penting je lah hidup berjemaah atau berkumpulan tu kan. Kalau dari sudut kehidupan kita pun, kita hidup bermasyarakat. Kita tak hidup seorang-seorang kan Ustazah? Betul. Dia tak jadi seimbang hidup kita tu kalau tanpa masyarakat kan, tanpa orang lain. Sama jugalah kalau kita dekat office ke, kita kerja apa pun, kita tetap perlukan orang lain untuk sama-sama bangunkan menjayakan apa kita target dan projek kita tu lah. Jadi Masya Allah. Kita tengok sikit komen-komen dekat Facebook dan juga IG ya. Tadi ada seorang ni, saudari Munirah Mansur. Saya pun dah hijrah dari Kelantan ke Kajang ikut suami lepas kahwin. Alhamdulillah. Tahniah lah sebab beliau tinggalkan kampung. Bukan mudah tau, tinggal budu semua. Kan budu ya, Kelantannya. Masya Allah. Tapi yang paling penting bila kita hijrah, kita kena memberi manfaat kepada orang sekeliling tempat kita baru berhijrah. Jangan pula kita berhijrah tapi seorang pun tak kenal kat tepi. Apa berlaku kat sini, ikut mulah nak jadi apa pun tak boleh. Kita kat mana-mana biar orang kata seperti kelapa. Menarik. Kelapa kan? Dia lempar kat mana-mana pun dia akan timbul membentuk pulau. Sabuk ni kan. Dia kan akan ada orang kata tumbuh pokok tu kan. Itu sifat kelapa. Jangan kita macam batu lah, lempar mana tenggelam terus. Orang tak kenal kewujudan kita, mati seorang. Tak nak macam tu. Okey. Baik. Alhamdulillah, kita tengok sikit. Ramai juga dah memberi salam di sini. Nurul Hasanah, Assalamualaikum. Ada juga saya baru online ni, Munirah tadi, Masya-Allah. So ajak lagi ramai-ramai untuk join sebab hari ni kita nak bagi, selain kita nak kongsikan ilmu, kongsikan benda-benda yang baik, kita nak bagi juga hadiah. Kita nak bagi apa Ustazah? Kita nak bagi telekong ni, apa nama dia? Ardina. Sebenarnya telekong ni dia best sikit. Sebab apa? Sebab telekong ni dia simple, sesuai sangat untuk remaja. Kalau macam berkerawang tu mungkin orang yang 35, 40 ke atas lah. Tapi ni untuk Kamilia contohnya yang muda tantang-tang kan, ada sesuai. Lepas tu yang bestnya ni kat sini ni. Dia terletak. Tak payah dah pakai tekung-tekung kat dalam tudung-tudung, tak payah dah. Pakai ni je. Sekali senang kan. Dan sebenarnya telekong ni simple tak apa. Kita boleh tambah nama. Kat sini pun kita boleh tambah nama. Ya, tu nama saya. Dia kat sini nama Linda, nama salah seorang staf kami. Kat situ nama siapa? Best memang nama saya. Ni maksudnya Ustazah punya. Okey. So, kita kembali kepada topik. Okey. Jadi kita dah cerita tentang hijrah tu sebenarnya macam mana kan. Kita tahu hijrah ni ada hijrah amal, ada hijrah dari sudut tempat kan. Kemudian kita tahu juga siapakah pendukung dan penyokong untuk proses hijrah sendiri. Baik, kita lihat pula Hazah. Kalau dulu zaman Rasulullah, kita tahu zaman hijrah, zaman Rasulullah hijrahnya berbeza. Zaman kita pun ada tak lagi situasi hijrah tu pun tak usah kongsikan mungkin beberapa situasi. Maksudnya hijrah Rasulullah, hijrah zaman kita ni sikit. Okey, tadi saya ada sebutkan hijrah ni dikaitkan dengan jihad, betul tak? Yang ada sekarang Rasulullah sebut yang tinggalnya adalah jihad dan niat. Niat tu apa dia? Niat ni maknanya kita kena sentiasa betulkan niat kita hidup atas dunia ni. Sebab niat ni dia akan represent apa yang kita buat. Kadang-kadang nampak baik, tapi kalau niat tak betul, lama-lama dia akan terselah.
Macam contohlah kita pakai cantik ni macam ni, kita sepatutnya kena betul niat. Kita bukan kata nak bongkak, kita nak bangga dengan kecantikan kita. Akulah yang paling wow kat sini, tak. Kita kena sentiasa betulkan niat. Bila saya pakai macam ni, tujuan dia apa dia? Nak dakwah. Supaya orang tengok ni sejuk mata memandang, presentable. Itu yang kita letih-letih fikir design ni, betul tak dekat Raudah ni. So apa nak suruh selesa. Tu niat tu. Niat ni kena sentiasa jaga. Terutama kalau kita kat medsos tak jaga niat, ya Allah boleh timbul macam-macam. Betul tak? Betul. Yang kedua jihad. So jihad ni ada banyak spektrum dia. Orang selalu faham jihad ni angkat senjata perang. Itu kalau di Palestin, di Syria, betul tak? Tapi kalau di Malaysia takkan nak angkat senjata perang. Terus kita kena sosma terus. Jadi macam mana? Kita ada jihad pendidikan. Kita ada jihad ekonomi, kita ada jihad politik, kita ada jihad dalam keluarga. Ingat mudah ke nak membangunkan keluarga? Nak suruh seorang-seorang taat pada Allah, nak suruh berjaya. Ibu, ayah ni kena berjihad. Kadang-kadang anak faham, ayah dengan mak pula tak faham. Anak pula kena berjihad. Jadi jihad ni banyak spektrum dia lah. Jadi yang paling penting, jihad ni kita nak bawa ke arah mana? Nak pastikan setiap bidang yang kita masuk tu, yang kita berjuangkan itu, semuanya ke arah kita nak realisasikan hukum dan juga panduan Al-Quran. Hak tu paling penting sekali lah. Bukan kita saja-saja belajar and then okay maju. Lepas tu jadi apa? Tak. Kita nak macam mana melalui contohnya pendidikan, kita nak bagi pendidikan itu membawa falsafah Islam. Tu maksudnya kan. So benda tu macam pengalaman saya Kamilia, bila nak buat benda tu dia memang nak kena tekun, nak kena study, nak kena korban kan. Tapi di sebalik semua jihad ni, tahu tak mujahadah yang paling besar apa dia? Mujahadatun nafsi. Nafsu kita ni sebenarnya kita boleh tipulah semua orang kat luar. Tapi dalam diri kita tak boleh tipu. Contohlah orang ni dia pergi berperang. Kan kita ada dalam hadis dia pergi perang. Tapi ingatkan dia akan jadi pahlawan yang hebatlah sampai ke akhirat. Rupanya tak, dia hanya dapat nama sebagai pahlawan. Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab rupanya dia berjuang tu bukan kerana Allah, tetapi semata-mata mungkin nak menegakkan bangsa dia, nak dapat nama kepahlawanan tu. Rupanya dia tu dah berjaya dah lawan musuh, tapi tak berjaya lawan hati. Dalaman itu. Itulah sebenarnya jihad dan hijrah yang diperlukan, yang disebut oleh Rasulullah SAW sekarang. Jadi memang tak mudah sebenarnya proses hijrah, Ustazah. Dia mungkin luaran orang boleh nampak, tapi yang dalaman tu memang kita dengan Allah je lah yang tahu kan. Dia macam ni, bila kita kata hijrah ni, setiap orang dia ada kepakaran, ada bidang, ada ruang peluang masing-masing. Macam contoh dekat Raudah ni, perjuangan dia adalah buat telekung. Dia spend masa, berkorban, habis duit, habis tenaga untuk memastikan orang menutup aurat sempurna dan orang suka solat. Betul. Itu adalah jihad. Itulah proses hijrah. So sekarang jangan fikir luas-luas. Saya nak jadi pakar saintis. Tak semestinya macam tu. Bukan semua orang boleh jadi hebat, betul tak? Betul. Mulakan dengan apa yang ada. Ya, betul. Mulakan dengan apa yang ada, dengan kemampuan diri kita, dengan bakat kita tu. InsyaAllah. Okey, baik Ustazah, kita lihat sikit beberapa soalan. Ini berkaitan ni hijrah jugalah. Okey, ada dua situasi lah kat sini. Okey, situasi pertama ni seorang wanita, okey, nak berubah lah. Katanya stewardess. Kita tahu stewardess pakai macam mana. Okey, baik. Jadi nak pakai tutup aurat. Tapi dalam masa yang sama nature kerjanya begitu. Dan dia macam tersepit. Dia tak boleh nak lari daripada nature kerja waktu sekarang ni. So macam mana tu Ustazah? Yang pertama. Kemudian yang kedua yang related juga. Dia nak hijrah tapi tak tahu nak start yang mana. Sama ada jaga solat dulu ke ataupun nak tutup aurat dulu. Baik, silakan Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, pertama bagi contohnya yang kerja terpaksa buka aurat lah macam pramugari. Kita pun tengah fight, habis gaya lah. Pergi kementerian sana, kementerian sini untuk pastikan yang pramugari ni boleh menutup aurat lah. Cuma bagi kawan-kawan, saya sendiri berdepan lah dengan mereka. 60% pramugari di luar sebenarnya menutup aurat. Dia orang menangis. Minta supaya dia bagi option nak tutup aurat. Yang tak nak tutup aurat tak apalah. So kita kena sokonglah ramai-ramai perjuangan ini dan bukan mudah. Dah lama dah berjuang ni untuk memastikan pramugari dapat sempurna. So selalunya saya nasihatkanlah kalau dia dapat tukar kerja,
Contohnya cari airline yang membenarkan dia pakai tudung. Kebanyakan yang senior tu dia akan cari yang airline pakai tudung lah. Macam dia akan pergi ke Qatar kan, Dubai. Dan ada kalau yang airline Malaysia ni dia akan pergi ke Fleet Hope kalau ada dulu. Fleet Hope nama dia, yang mana dia adalah charter ataupun yang VIP. Itu dia boleh pakai tudung yang tu. Dengan seluar panjang dia boleh pakai. Ataupun yang buat charter untuk umrah itu boleh pakai tudung. So ramai juga berusaha untuk pergi ke tempat-tempat yang macam ni lah. Kalau macam Brunei, tapi Brunei dia tak buka. Biasanya kota Dubai lah buka kan. So ramai yang cuba buat macam tu. Tapi katakanlah dia nak berhenti tapi tak boleh sebab masalah kewangan. Nak berhenti tiba-tiba siapa nak bayar kereta, rumah, keluarga lagi. So macam mana kita nasihatkan supaya dia longgar sikit dia punya cutting. Macam contoh dia punya baju kebaya tu ketat kan. So dia akan longgarkan. Lepas tu dia punya kain tu longgarkan, dia pakai seluar kat dalam. Supaya mengurangkan keterbukaan aurat. Sehinggalah dia mampu untuk mengubah kerja dia. Ataupun kita doa ramai-ramai supaya akhirnya pramugari tempat kita ni diberi option untuk menutup aurat. Itu satulah. Okey, so situasi yang kedua tadi adalah dia nak solat dulu ke tutup aurat dulu? Dia gini, apa-apa kita tengok solat tu imaduddin. Solat tu tiang agama. Lepas tu solat ni dia mencegah perbuatan mungkar. Kan? Jadi kita start dengan solat dulu sebab solat ni tiang. Lepas daripada solat, insya-Allah lama-lama hati kita akan lembut nak buat yang lain. Dan kalau awak betul-betul lah istiqamah dan niat betul-betul nak hijrah kepada Allah SWT, lepas kita solat kita akan start tutup aurat. Kita akan start buat benda yang lain, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Mulut contohnya jaga. Contohnya tutup aurat, okey, bertepuk tampar pula. Macam-macam banyak benda nak jaga. Tapi paling penting mulakan daripada solat. Insya-Allah solat yang betul akan lama-lama mengubah diri kita dan melembut hati kita untuk terima ajaran Islam. Baik, masya-Allah. Jadi kat sini moga-moga dapat memberi pencerahan lah sedikit pada mereka yang bertanya dan insya-Allah beri ilmu jugalah pada kita semua kan. Sebenarnya bila cakap pasal pramugari ni kan Ustazah, dulu saya pernah mengajar Quran sebenarnya. Ingat kau pernah jadi pramugari? Takut, saya takut. Okey, saya mengajar Quran lah dan alhamdulillah Allah nak bagi saya rezeki untuk salah seorang pelajar saya tu pramugari. Alhamdulillah. Dan dia sangat mencari-cari lah ilmu agama Islam. Time tu pandemik. So moga-moga lah lebih ramai pramugari yang kita sama-sama doa lah macam Ustazah tadi kan. Kita moga kat setiap negara, especially negara Malaysia sekarang ni, ada option untuk menutup aurat lah. Sebab sebenarnya perjuangan menutup aurat ni bersuara panjang. Dah dimula buat oleh airline lain pun. Airline Korea dah minta lama dah nak pakai suara panjang. Airline daripada UK pun dah minta, US pun dah minta. Sebab dia orang tak selesa sebenarnya pakai yang boleh menyebabkan orang ganggu dia tau. So kita Malaysia pun mungkin nak kena bersuara lebih banyak lagi lah. Lebih banyak suara, lebih kuat suara insya-Allah. Kamila, mungkin boleh share dengan penonton apa dia nak buat supaya dia dapat hadiah ni? Apa dia nak buat? Saya nak share ke saya nak share? Kamila lah share. Saya share. Okey, baik. Jadi seperti yang tadi di awal-awal siaran tadi kita dah berkongsi, kita nak bagi hadiah kita nak bagi hadiah. Saya beritahu yang hadiah yang lebih rendah sikit dululah. Yang grand prize tu last sekali. Macam tu. Okey. Kita nak bagi 2 buku doodles. Buku nota doodles untuk siapa yang aktif di Facebook, satu lagi di Instagram. Dan grand prize kita hari ini adalah kita nak bagi telekung Adina series secara percuma. Tapi macam mana nak dapatkan telekung ni? Mulai sekarang sila komen. Kita bagi soalan Ustazah. Bagi soalan terus. Bagi soalan terus. Apakah erti hijrah bagi anda? Sila jawab sekreatif yang mungkin. So pemenang kita umum bila ni? Kita umum malam ni juga. So kena tunggu tau. Kena tunggu sampai habis siaran hari ni sebab kita akan announce. Kalau orang yang tak ada, kita bagi kat siapa yang ada lah. Sebab ni kalau nak beli pun kan ni memang alhamdulillah dia punya harga ni affordable. Tapi dengan fabric yang macam ni, kalau dapat malam ni memang bertuah sungguh lah. Betul tak? Bertuah. Saya pun saya nak. Saya nak so mulai sekarang bolehlah komen sebanyak mungkin secara kreatif apa erti hijrah bagi anda. Di Facebook dan juga di Instagram. InsyaAllah. Baik, sambil-sambil tu kita teruskanlah perkongsian kita Ustazah hari ni. Okey, baik. Kita dah cerita tentang
kisah zaman Rasulullah dulu, siapa penyokong, siapa pendukung. Kita cerita juga hijrah ni sebenarnya apa? Spektrum dia Sebenarnya luas kan. So kita lihat pula lah pada sudut situasi sekarang, Ustazah. Okey. Baik. Kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang ni banyak kes bunuh lah. Dan to be precise, antara family, antara orang terdekat. Contoh isteri, suami membunuh isteri, ataupun isteri membunuh anak dan sebagainya lah. Jadi kalau kita lihat penyakit semakin membarah lah, semakin menular lah di kalangan masyarakat kan. Jadi apa pendapat Ustazah kenapa jadi begini, dan macam mana kita as a masyarakat kan nak berubah supaya jadi lebih peka dan lebih kisah sesama kita. Okey, mungkin saya nak share sikit lah situasi semasa. Apa sekarang ni kita tengah mengalami krisis berganda lah saya namakan. Pertama kegawatan ekonomi, lepas tu krisis cuaca, krisis kesihatan, macam kita duk share pasal influenza semua kan. Pandemik, endemik pun baru berlalu, sekarang masih pandemik. So dia telah memberikan tekanan yang tinggi lah terhadap masyarakat. Macam yang disebutkan tadi, kejadian bunuh-membunuh kan. Tak termasuk lagi dera-mendera. And then kejadian nak bunuh diri sendiri tu juga semakin meningkat lah, termasuklah di kalangan remaja. Betul. Sebab antara punca lah kita tengok kerana tekanan yang tinggi. Kalau keluarga kadang melibatkan kewangan dia rasa dia tak boleh, dia rasa diri dia tak berharga. Dia rasa diri dia tak berguna. Dia rasa dia tak capai apa yang diingini. Dia rasa dia tu beyond expectation. Expectation terlalu tinggi, lepas tu perfect. Contohnya kalau budak-budak dia tak dapat A, dia akan rasa drop terus. Kan. Jadi benda ni adalah real lah pada hari ini. Betul. Dan saya nampak perkara ini dia berkaitan dengan beberapa faktor jugalah. Pertamanya, kita kena tengok juga kalau orang tu memang dah ada history kesihatan mental dalam keluarga dia. Ini memang kena jaga-jaga. Kalau boleh dapatkan rawatan awal lah. Okey, saya tak sebut lagi konsep agama lagi ni, saya cerita yang simple dulu. Kan? Tapi ada juga disebabkan oleh suasana. So suasana ni sangat penting lah untuk dia kena pasti punca dan rawat punca daripada awal lah. Yang ketiga, kena tingkatkan ketahanan diri. Sebab kita nampak terutamanya di kalangan remaja hari ni, tahap resilience dia very rendah lah. Yelah, kalau zaman saya ni generasi X, nak masuk Y. Saya X lah, mostly X nak masuk ke ujung awal Y. Zaman kita, ketahanan kita sangat tinggi. Sebab banyak benda yang kita nak buat, kita kena usaha sendiri. Betul. Nak pergi sekolah pun, naik sikal sendiri. Semua benda kena usaha lah. Nak cari bahan pun susah, buku pun mahal, mainan pun korek tanah sendiri. So tahap ketahanan kita amat tinggi lah. Sebab suasana membentuk kita. Tapi budak hari ni everything tersedia. Instant. Generasi instant. Nak tengok apa-apa pun boleh. Betul. So menyebabkan dia tanpa sedar dia tahap resilience dia rendah lah. So dia tak boleh nak absorb. Jadi benda tu So ada orang kata benda ni tak berkaitan dengan agama, Ustazah. Saya setuju satu perkara, tapi mungkin saya tak setuju bila kita kata tak berkaitan langsung, tak Pertama, bila kita sebut agama sini kena faham, bukan bermaksud mengaji agama. Macam kita kan pengajian Islam. Kita kan daripada background kita orang Islamic study lah. Kan Kamilia dan saya. Bukan bermakna bila kita dipenuhi dengan maklumat ataupun ilmu agama, maka kita ni ketahanan agama tinggi. Tak. So you kena beza. Bukan bermakna kalau dia ustaz, ketahanan dia mesti kau-kau lah. Tak semestinya. Sebab antara ilmu dan amal dia lain. Yang dimaksudkan dengan ketahanan agama ini adalah kita ni mampu, kita faham agama dalam apa keadaan sekalipun. Diuji ke, dalam keadaan macam mana pun kita terus istiqamah mempertahankan agama dan faham apa itu akidah, syariah dan akhlak. Itu ketahanan agama yang betul. Tak ada kata okey saya ada degree maka saya orang beragama tinggi. Tak. Mungkin awak degree tapi awak pun perangai macam tu macam mana? Kan budak tahfiz tapi buat pelik-pelik. Maknanya tahap kefahaman agama paling dia. Tahap kefahaman agama dan ketahanan agama. Yang kedua, saya pernah tanyalah kawan saya dekat ward PSY. Ward psychiatric lah. Kan saya senang, saya direct je dengan orang-orang yang pakar bahagian ini. Kadang-kadang orang jumpa saya akan rawat juga dari sudut Islam. Tapi kalau saya nampak ada simptom-simptom psikosis, saya kata okey awak nak kena pergi kaunselor ataupun psychiatric. So saya tanya kawan saya, adakah orang-orang yang macam ada suicidal thought yang pergi dekat dia lah. Dia kata ada. Tapi tanya dah apa sebab yang menyebabkan dia tak jadilah nak bunuh diri, dia tahan diri dia. Dia kata mostly
yang pergi kalau Islam dia akan kata saya takut Tuhan. Maksudnya dalam otak dia tu ada lagi saya takut Tuhan dan saya tak nak bila meninggal dunia terus masuk neraka sebab orang yang bunuh diri dikira tak Islam kan. Saya kata dia masih lagi takut yang itu. So doktor tu sebut, doktor pakar lah ni. Dia kata macam mana? Oh sebenarnya agama ni mainkan peranan yang besar lah. Okey. Satu lagi saya nak sebut dalam situasi sekarang, kadang-kadang kita ni kena perkukuhkan akidah. Banyak daripada kita tak boleh terima kenyataan. Tak boleh terima kita plan A tiba-tiba dapat B. Tak boleh terima kegagalan. Tak boleh nak ada risiko. Ini semua berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Usaha kita tetapi rizal Allah. Tapi ada orang dia faham macam ni, kalau dia usaha kenapa tak dapat rizal? Ini isu akidah. Kenapa dia aim dah lelaki tu, habis gaya dah habis duit, tiba-tiba kahwin dengan orang lain pula. Kecewa bagai nak rak. Sebenarnya isu akidah. Kan hidup ni sementara je kan. Okey, sebagai masyarakat sangat penting kita kena prihatin dengan kawan-kawan dan sekeliling kita lah, nak kena ambil tahu, kena cakna dah. Sebab mereka ni dia memerlukan sokongan dan nasihat. Kan dia nak cari siapa yang dia boleh cerita, siapa yang dia boleh minta pandangan. Saya adalah seorang ni adalah beberapa orang, tapi ada satu kes tu kawan dia kata kawan ni nak bunuh diri dah. So dia minta tolong, Ustazah macam mana saya nak buat ni sekarang? So saya katalah kena buat macam ni, macam ni, macam ni. So kawan tu nasib baik ada. And then saya kata kalau dah psikosis macam ni, saya kata okey terus pergi emergency. Sekarang kena terus pergi ke ward emergency Kalau ada rasa masalah-masalah psikosis, contohnya macam ni. Dia mula rasa macam contohnya dia nak sesuatu tapi tak dapat. Contohnya dia dah lama bertunang, tiba-tiba kawan tu pergi lain. Tak boleh terima. Sampai ke peringkat dia akan rasa hidup dia gelap terus. Kalau dia bankrupt, hidup dia tak boleh dah, tak ada makna, tak boleh nak cari jalan keluar, sampai dia menggigil, tak boleh bernafas. Tu simptom-simptom tak betul lah tu. So you kena cepat pergi ke klinik kesihatan ataupun emergency. Lepas tu dengan ustaz-ustazah pun kita adalah kaedah-kaedah kita. Tapi still kita kena buat semua kaedah tu lah. Yang paling penting masyarakat ni kena sedar, bertanya khabar. Kan. Kalau dalam internet pun kita ada kawan-kawan yang ramai. Kawan-kawan ni kena sedarlah perubahan kawan-kawan. Ni masalah kalau aku kau. Tu masalahnya. Jadi mulai hari ni kita sama-sama lah tanya khabar kan. Kalau dekat tempat kerja tu tanyalah kita punya staff, kita punya colleague itu tu kan. Tanya sihat ke, okey tak hari ni. Jadilah pendengar kalau dia perlukan pendengar kan. So kita jaga each other lah. Kalau waktu mula-mula COVID tu kita jaga kita. So kita pun kena teruskanlah benda tu kan. Dia dalam hadis sebut khairukum anfa'ukum linnas kan. Yang paling baik antara kamu adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Betul. Kalau kita buat sesuatu untuk diri kita, kita tak akan rasa kepuasan yang hakiki tau. Tapi kalau kita buat sesuatu, kita buat bukan kerana diri kita tau, tapi kerana orang lain, satu, dan kita buat tu pula ada kaitan pula dengan Allah SWT. The ultimate goal tu. So kita akan rasa bahagia. Kita nak yang itulah sebenarnya. Kan, kita nak bahagia ni bukan dekat dunia je, tapi bahagia tu sampai ke akhirat nanti, sampai ke syurga nanti insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi tadi pun kita kongsi banyak benda dan kita beritahu juga kita bagi telekong secara percuma kepada penonton bertuah hari ni. Dan sebenarnya Ustazah ramai sangat nak komen Ustazah. Masya-Allah. Okey, kita punya tim tengah pilih tengah pilih tu dah tengok-tengok dah tu. Kan. Terus apa ni, terus share apakah pandangan anda, apakah erti hijrah itu sebenarnya secara kreatif yang mungkin insya-Allah. Insya-Allah kita akan pilih, okey. Okey, baik. Tadi kita cerita juga pasal situasi situasi berkaitan dengan bunuh lah. Berkaitan mental sikit. Okey, baik. Jadi di situ juga dia relate jugalah dengan media sosial kan Ustazah kan. Okay, baik. Betul. Kalau kat media sosial ni kita tengok macam-macam lah sekarang, benda-benda pelik-pelik kan, benda-benda pelik yang viral yang orang menjadi orang kata siulan-siulan anak muda juga. Betul. Okey. Kalau dulu kita tengok kan orang baik ni sangat ni satu pandangan lah, orang baik pun malu nak tunjuk aib. Tapi sekarang ni orang yang baik pun kadang dia macam lagi nak menunjuk dia punya keaiban itu kan.
kita boleh cerita Baik lagi sini lah. maksudnya macam ni lah. Kalau dulu, kalau orang pakai tudung, dia malu nak pergi kelab malam, nak menari ke semua. Sebab pakaian tu seolah-olah menjadi pendinding dia lah. Ya. Tapi sekarang lagi macam ni, lagi buat pelik-pelik. Betul Ya, tak? betul. Sekarang ni pun Kita pun tak sanggup nak tengok. kan malu kan rasanya kan. Macam-macam lah kes terdekat yang kita dengar kan. Sangat menyedihkan lah. Jadi kan Ustazah, sebagai seorang Muslim, macam mana kita, sebab kita tahu kita ni warga masyarakat, netizen lah orang panggil kan. Ataupun ada yang baik sikit, nurtizen. Dia bukan netizen, nurtizen. Okey, Logs tulis betul-betul bukan netizen ya, nurtizen. Biar ada follower cahaya saya sikit. tulis nurtizen, maknanya cahaya tizen. Cahaya tizen. Masyarakat komuniti maya yang bercahaya. Oh, Wah, Masya bagus ni. Allah. Okey, jadi kita sebagai nurtizen kan, macam mana kita nak gunakan media sosial dengan baik lah. Sebab kita tahu teknologi sekarang ni memang kita perlukan juga media sosial. Tapi macam kita nak gunakan sebaik mungkin. Okey. Sebab tu apa-apa pun dia balik kepada niat tadi, betul tak? Bila kita buat sesuatu, niat kita ni mesti balik kepada Allah SWT. Nak meninggikan kalimah Allah, lepas tu nak mendekat dan memahamkan diri kita sendiri. Apa itu Allah dan Allah nak daripada kita apa dia. So balik situlah. Lepas tu kedua, bila duduk dalam media sosial, kadang niat tu dah betul mula-mula nak berdakwah. Tapi lama-lama lari rail dia. Sebab apa? Kita tak jihad untuk jaga. Walaupun niat betul, tapi kadang-kadang akhir tu tak betul. Dan yang paling parah, Rasulullah SAW dia pernah, baginda pernah memberi amaran kepada golongan dia panggil al-mujaharah bil maksiyah. Golongan yang memang disebut hadis golongan yang suka menjaharkan mengekspos lah, menayangkan maksiat secara terbuka. Rasulullah bagi amaran banyak kan, dia buat maksiat, lepas tu dia bangga pula bila orang tegur dia marah balik kat kita. Kita ustazah pula kena. Kita pun penting aku mengaji sama ni betul ke salah kan. Jadinya saya bagi hadis ni daripada riwayat Al-Bukhari. Setiap umatku diberikan kemaafan melainkan golongan al-muhajirin. Muhajirin sini bukan maksud orang yang berhijrah iaitu orang yang membuat maksiat secara terang-terangan dan berbangga. Tu maksudnya. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah bila seorang lelaki tu melakukan perbuatan dosa pada satu malam. Malam kan bila dia buat dosa orang tak tahu. Tapi dia bangun esoknya, dia pun cerita yang dia buat dosa malam tadi. Daripada orang tak tahu, dia cerita pula kepada orang lain. Sama lebih kurang kita lah. Dulu buat senyap, sekarang apa-apa pun tunjuk kat medsos. Lepas tu benda tu aib dan maksiat. Lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, wahai si fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan ini. Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah tutup dah aib dia. Tapi kemudiannya dia bangun dan dia buka pula yang Allah tutup tadi. Jadi orang ini Allah tak akan maafkan. Jadi nak ceritanya Allah dah bagi amaran kita akhir zaman ni akan ada sifat orang yang suka berterang-terangan dengan maksiat. Macam mana yang dikatakan berterang-terangan dengan maksiat ni? Iaitu pertama, dia tu memang sengaja melakukan maksiat secara terbuka. Buat, dia tak kisah, dia tunjuk je. Pakai begini ke apa ke, nak menari ke, nak apa ke, nak kata apa ke, dia buat terbuka tanpa rasa takut. Ni adalah golongan dipanggil muhajirin, kan? Mujahirin. Seterusnya yang kedua, dia buat dah secara bersembunyi tapi dia pergi cerita pula kat orang lain, berbangga-bangga pula. Ini juga adalah kategori orang yang mujaharah bil maksiyah. Jadi siapa yang ada niat lah nak mujaharah bil maksiyah, lepas tu dia rasa dia muda, boleh hidup lama, tunggulah amaran daripada Rasulullah SAW ni. Dah sebut dah, tak ada kemaafan bagimu. Ibarat kata macam dekat nak syirik jugalah kan. Sebabnya gini, awak dah lah buat dosa, awak ajak pula orang yang buat dosa, dan orang rasa seronok pula nak buat dosa sama macam awak. Jadi dia panggil dosa jariah. Biasa amal jariah. Ni dosa berlapis-lapis, tangguhlah kau. Kan. Okay, baik. Jadi kat sini pentinglah untuk kita ada keaiban tu sebaiknya kita tutup lah. Macam mana pula kan kalau Ustazah kita dia berkongsi keaiban dia tapi untuk memberi orang kata macam pengajaran. Macam mana pula Ustazah? Okey, kita nak buka aib ni ada beberapa sebab. Nak menceritakan aib orang contohnya. Pertama dalam kes mahkamah boleh. Yalah nak cerita aib suami. Mestilah kita kena bagi tahu kepada hakim nanti macam mana nak buat pengiraan. Boleh. Ataupun benda tu memang dah terang-terang macam Firaun.
Takkan nak sembunyi lagi. Oh, bersangka baik dengan Firaun. Boleh, Firaun memang dah diceritakan dah. Sebab dia sendiri pun terang-terangan. Macam kita tengok macam apa, Hitler. Kan, Mustafa Kemal Atatürk. Memang dah jelas-jelas dia lawan Islam tu, betul tak? Betul. Yang ni boleh. Lepas tu yang ketiga, untuk memberi pengajaran. Tapi janganlah bila kita niat nak bagi pengajaran macam orang duk buat YouTuber semua kan. Niat nak bagi pengajaran. Pengajaran tu ada sikit celeh ya kat belakang tu ataupun kat bawah. Tapi exaggerate yang dia buat maksiat tu macam lebih menyeronokkan daripada pengajaran. Saya pernah buat teguran lah pada adik-adik YouTuber yang baru nak naik kan. Dan masa tu dapat retweet lebih 10k lah masa tu Sebab dia nak buat pengajaran tapi dia exaggerate. Dia tunjukkan yang maksiat tu sampai orang fokus pada maksiat dan seronok buat maksiat. Pengajaran tu ayat Quran sikit. Sikit je cantik. Mana boleh kan. Kita pun tahu niat awak apa dia. Kan, kita pun tahu. Okey, baik. Jadi kat sini sebenarnya boleh untuk berkongsi tapi dia adalah dia punya kriteria-kriteria adalah keadaan-keadaan dia. Bukan suka hati je kita nak share kan kepada public lah especially. Okey, baik. Alhamdulillah. So, sikit masa lagi kita akan announce siapakah pemenang telekong kita, Ustazah. Telekong Adina Series dan juga dua notebook doodles, okay? Doodles konsep kita. So, tim kita akan bagi sekejap lagi. So, stay tune sampai ke hujung sesi hari ini, insyaAllah. Yang paling penting, telekong ni saya suka fabric dia ni sejuk. Fabric dia. Saya ada telekong Raudah ni dekat kereta satu, untuk driver satu, dekat rumah bawah, dekat tingkat bawah satu, tingkat atas satu. Masya Allah. Mak saya pun pakai telekong Raudah dah sekarang. Best tak? Masya Allah. Satu tak, kali. sebab dia senang. Lepas tu dia lembut tapi sejuk. Kan, tapi dia tak jarang. Betul-betul. So siapa nak cepat tulis. Cepat-cepat kita tengah cari siapa pemenang ni kan. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi tadi kita cerita macam-macam benda Hazah pasal hijrah, pasal realiti dunia sekarang. So sekarang ni kita nak berhijrah Hazah. Dan pentinglah sebenarnya ada guru kan. Tapi kita tahu sekarang ni pun susah jugalah. Dia adalah sikit kesusahan untuk mencari guru tu sebab mungkin sibuk kerja, susah nak keluar sana sini kan. So macam mana kita nak dapatkan guru yang benar dan boleh bimbing kita untuk berhijrah tu Hazah? Silakan. Okey, kalau dalam Islam kita panggil guru mursyid lah. Mursyid. Guru ni kan ada tingkat-tingkat dia kan. Tapi guru yang boleh membimbing tu kita panggil guru mursyid. Mursyid ni maknanya guru yang dia sendiri tu dari segi peribadi sudah boleh mendidik orang lain secara peribadi. Tak payah dia cakap, kita tengok dia pun dia dah boleh didik kita lah. Kan guru-guru yang lama-lama tu kan. Lepas tu dia juga boleh bimbing kehidupan kita ke arah jalan yang benar lah. Sebenarnya pada hari ni kita nak dapatkan guru mursyid ni dia agak sukar lah dengan suasana sekarang kan. Tapi saya nak nasihatkan lah, kalau nak dapat guru untuk berubah, kita carilah guru yang dipercayai dan berotoriti. Contohlah, kalau misalnya kita nak berubah dari nak belajar akidah, mendalamilah isu-isu akidah. Dah Ustazah kata tadi kena betulkan akidah kan? Ya, betul. Jadi mesti nak tahu akidah tu apa dia. So macam mana nak betul-betul sucikan diri, sucikan hati, sucikan niat. So kena carilah ustaz-ustazah yang dalam bidang usuluddin ataupun akidah. Macam saya dengan Kamilia syariah juga kan? Saya bukan syariah, saya Quran dengan multimedia. Maksudnya usuluddin lah. Okey, Quran. kena cari Kamilia lah. Masya-Allah. Macam saya bidang syariah, bukan bidang usuluddin. Kalau nak dari segi membetulkan cara hidup, hukum hakam, mungkin saya adalah bidangnya iaitu bidang syariah. So setiap bidang agama ni dia ada bidang yang berbeza-beza lah. Kalau guru dulu, dia boleh betulkan A to Z. Akidah duk dia, tasawuf duk dia, semua duk dia. Tapi sekarang kita kena cari guru yang mungkin bukan bergantung pada seorang guru lah, tapi 2-3 guru. Tapi yang paling penting berotoriti, dipercayai. Terutama kalau siapa yang nak belajar ilmu tasawuf, nak bersih jiwa, bersih diri, betul tak? Betul. Saya nasihatkan kita masuk kumpulan-kumpulan yang orang kata tak ada isu. Janganlah kumpulan tu ada nama termasuk dalam kategori ajaran sesat ke apa ke, tak boleh lah. Kan? Sebab tu saya kata penting kita ikut yang berotoriti. Kalau misalnya katalah, kalau kita nak baca bahan, kita baca bahan daripada Datuk Mufti. Ya, betul. Kan? Macam gitulah. Lepas tu kita jangan anggap semua guru ni perfect. Masalah orang kita ni macam ni, bila dia ikut satu guru, lepas tu tiba-tiba dia dapati guru ni ada kelemahan, dia pun terus condemn, dia tak nak dah. Apa aku benci Islam macam ni. Sebab dia nampak kelemahan pada satu guru. Sebab tu saya biasanya saya ada banyak guru lah. Guru ngajar usuluddin lain,
Guru yang untuk bawa hidup ke arah yang lebih baik lain. Guru dalam kepimpinan lain. Saya ada banyak-banyak guru lah. Guru dalam bisnes pun lain. Kan? Lepas tu semua guru-guru ni kita cantumkan dan kita faham lah setiap guru ada kelebihan dan kelemahan. Betul. Masalah kita sekarang nak cari perfect in everything. Payahlah. Dan guru ni pula kalau boleh kita guru yang bertalaki berdepan. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan berguru secara maya, dia tak sama. Sebab kalau secara maya, dia boleh ngajar kita. Tapi belum tentulah dia boleh touch kita, dia boleh tengok kita punya akhlak dan lain-lain. Tapi kalau contoh saya ngajar Camelia berdepan ni, saya boleh tegur bukan setakat saya bagi ilmu. Saya boleh tegur kalau telekung tak kena ke, cakap dengan mak macam mana ke. Itu namanya guru mursyid. Dan kemuncak kepada kefahaman agama ni sebenarnya adalah akhlak. So selagi akhlak awak ni tak bagus, maknanya awak ni tidak ada tahap kefahaman yang bagus lah terhadap agama. Itulah kesimpulan saya pasal guru ni. Okey, baik. Jadinya guru ni tak boleh cari yang sembrono lah. Dia ada juga, kalau kita nak cari guru ni kena ikut bidang je lah. Sebab memang tak ada siapa yang perfect kat dunia, tahu semua benda kan. Ni masalah kita, kita tanya bab hukum pada guru usuludin. Kelang kabut kawan tu jawab tak betul pula tu. Bukan tak betul apa, sebab dia kan belajar dulu tapi bukan bidang dia. Macam saya, kalau tanya tafsir Quran tak boleh tanya Camelia. Sebab bukan bidang saya, disiplin saya lain. Betul tak? Ya, betul. Macam tu. Okey, jadi cari yang berautoriti lah. Okey, insyaAllah. Baik, so sekejap lagi tim kita akan bagi siapakah pemenang untuk telekung dan juga merchandise kita. Okey? Okey, kita ada 5 minit lagi kan? 5 minit lagi, kejap lagi tim kita akan bagi. Okey? Baik, teruskan komen lagi, kita masih mencari. Okey, baik. So, sebelum kita wrap up, sebelum kita nak umumkanlah kan Ustazah, boleh tak Ustazah kongsikan sikit pesanan atau kata-kata semangat lah untuk kita semua hijrah? Sebab sebenarnya saya rasa setiap orang, setiap hari adalah hari untuk dia, adalah cabaran untuk dia dan hari untuk dia memperjuangkan sesuatu. Kan? Boleh tak Ustazah berikan kata-kata semangat untuk kita semua lah, insyaAllah. Saya macam ni kan, bila dah masuk umur 40 ni, kita mencari sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup lah. Kalau dulu mungkin masa muda-muda kita nak fikir macam mana nak besarkan anak, nak besarkan keluarga, nak cari pendapatan supaya anak ni bahagia, harmoni, betul tak? Kita nak bagi kemewahan, bukan kemewahan, at least keselesaan lah pada mak ayah kita. So kita punya pemikiran tu sangat jangka masa pendek lah kita panggil. Tapi bila dah 40 ni, kita nak kepada matlamat yang lebih besar. Maksudnya macam mana? Walaupun kita meninggal dunia, tetapi amalan kita, jasa kita masih boleh memberi manfaat kepada orang lain. So sekarang kita kena start fikir smart pahala juga. Smart pahala. Selalu orang fikir smart work kan? Tapi sekarang kena fikir smart pahala dah. Smart pahala. Kita ada duit tak banyak, tapi macam mana kita nak manfaatkan untuk Islam. Kan? Walaupun ada tanah sekakang kera, macam mana tanah sekakang kera tu dapat dimanfaatkan untuk Islam. So itulah kata smart pahala. Sikit tapi sangat bermanfaat lah. Dan yang kedua, bila cerita bab hijrah, saya kadang-kadang rasa semangat. Sebab apa dia? Sebab hijrah ni adalah asas kepada, orang kata, bermulanya empayar Islam. Dan ini adalah sunnah Rasul yang terbesar. Jadi kalau kita lah betul-betul nak meneladani, nak ikut sunnah Rasulullah, kita kena ikutlah perjuangan Rasulullah. Ya, betul. Kan? Rasulullah ni bermati-matian, berperang sampai ke akhir hayat, orang kata kan. Umur 70 tu, 60 lebih tu masih lagi berperang kan dengan tentera Rom yang terakhir sekali tu. Dan berjuang betul-betul untuk memastikan ekonomi, politik, keluarga, wanita semua terbela mengikut Islam kan, acuan Islam. Jadi sekarang kita sebagai pengikut Rasulullah, kita selalu faham kita ikut Rasulullah dari sudut makan, cara minum, cara pakai, setakat tu je. Tapi tak pernah kita rasa terdetik untuk menyokong perjuangan dan membawa perjuangan Rasulullah SAW tu. Jadi sekarang bila saya dah umur 40 ni, kita nak ke situ dah. Kita nak pastikan macam mana perjuangan kita itu untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini akhirnya berjaya dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Kita buat ni bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Betul. Itu yang kita duk fikir, macam mana dekat taman kita ni nak suruh semua orang dekat taman jadi baik. Betul. Macam mana nak imarahkan masjid, macam mana nak kuatkan anak-anak yang ada dekat taman. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita nak mereka inilah pewaris generasi akan datang. Yang akan memastikan Islam itu terus tertegak dan tidak akan
orang kata tertimbus selama-lamanya. Dan kita ada lagi adik-beradik kita yang masih struggle seperti Syria, petani, Palestin. Kalau kita lah duk gembira huha-huha kat sini, betul tak? Makan happy-happy go lucky semua. Kat sana mereka apa akses pun tak ada, tapi mereka adalah adik-beradik kita. So what we have done? Sekarang kita kena tanyalah Sempena Hijrah, apa yang awak buat sekarang? Awak duk relax ke? Awak apa ke? Ke awak just fikir masalah awak je, tak pernah fikir masalah orang lain? Semua orang ada masalah. Betul. Tapi setakat mana awak nak fikir masalah awak? Gitulah. Saya banyak nak fikir pasal diri kita sendirilah kan. Yes. It is time untuk kita fikir untuk orang lain juga Ya, kan. gini, kalau fikir pasal sendiri sendiri dia tak habis. Tak pernah habis. Sampai mati kita akan ada masalah, betul tak? Tapi di sebalik masalah ini kita masih teguh berjuang untuk menegakkan Islam. Itu the best. Ini panggil smart pahala. Smart pahala ya. Selalu saya dengar smart watch je. Smart work, smart work. Smart work kan. Ni Sekarang kan smart pahala. Sebab tu kita dalam Islam galakkan wakaf. Betul. Betul tak? Supaya berganda-ganda ni. Buat kerja satu macam kita, macam Raudah nak bisnes. Tapi bisnes yang ajak orang solat. So this is smart pahala. Duit dapat, perjuangan pun dapat. Macam tu. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi sedar-sedar pun kita dah sampai ke penghujung sesi kita hari ni. Tapi sebelum kita habis ni kita nak buat sesuatu Saza. Ya, apa dia tu? Apa benda tu? Kita nak announce pemenang untuk telekong Adina series secara percuma. Dan juga 2 orang penonton yang aktif di Facebook dan IG akan memenangi notebook doodles, okey. Baru je, kita tak release lagi kat mana-mana, kita tak jual lagi. Yang ni memang baru dan ramailah kata tak sabar nak dapatkan ni Ustazah. Sebab lain sikit kita punya konsep yang kita buat sekarang ni. Okey, baik. Okey, kita tunggu sekejap dari pihak admin kita. Okey. Sambil tu kita tengok komen-komen. Itu komen-komen dekat Facebook ni ramai yang bagi kata-kata semua. Kita baca sikit lah Ustazah ya. Okey, ada seorang ni daripada saudari Sabaria Tabir. Beliau berkata, hijrah bererti perubahan diri yang kita lakukan dari akhlak yang jahil ke arah akhlak yang lebih diridai Allah. So maksudnya pengertian hijrah bagi dia adalah perubahan akhlak. Ya, nak berubah akhlak ni bukan mudah. Bukan mudah, betul. Biasa mulut tajam, laser. Tiba-tiba nak kontrol. Jadi tumpul sikit. Wow, payah tu. Susah kan? Masya Allah. Memang sangat cabaran. Okay, baik. Terima kasih saudari Sabaria. Kita baca lagi. Daripada saudari. Tapi tak tahu lagi tahu siapa pemenang. Tak tahu lagi. Betul tak menang tu kan? Masih ada peluang. Jangan risau. Okay, baik. Daripada saudari Mira Kamarul. Pengertian hijrah bagi saya untuk mendapatkan kehidupan yang paling baik. Saya perlulah berani melakukan perubahan pada dalam diri saya. Saya akan melakukan sehabis baik dan memperbaiki kehidupan saya dengan hari-hari yang akan datang. So dia nak perbaiki hidup dia. Yeah. So banyak hari semalam, hari ini lebih baik daripada semalam. So this is good lah. Ya, betul. So setiap hari kena ni lah revive niat. Betul. Kan? Kena check niat tu betul ke tak betul dan macam mana nak cuba tonjolkan Islam dalam kehidupan. Betul. So revive your niat. Betul. Okey, baik. Ada seorang ni daripada saudari Majidah Jidah. Nak mula berhijrah itu susah, tapi paling susah nak istiqamah. Yes. Betul. Itu Masya Allah. Saya dengar pun betul lah, sangat-sangat setuju. Kan, sebab tu Rasulullah sebut hijrah daripada negara kufar pada negara Islam dah buat dah. Negara Islam pun dah ada. Tapi yang susahnya apa dia? Jihad waniyah. Itu istiqamah lah tu. Nak istiqamah tu, ya Allah ya Tuhan kan. Sebab gini, bila istiqamah dia memerlukan pengorbanan. Betul. Pengorbanan ni maknanya kita terpaksa tinggalkan benda yang kita suka dan seronok. Tapi untuk dapat something yang kadang-kadang kita tahulah benda tu better ke tak better. Tapi still kita kena berkorban kalau nak dapat the best. Betul. Mesti ada pengorbanan yang kita perlu lakukan. Okey, baik. Daripada Julai Ana. Pengertian hijrah bagi saya, pada saya memperbaiki diri ke arah lebih baik dan mendalami agama lebih mendalam lagi dan mencari guru sebagai rujukan. Okey, so dia nakkan ilmu dan guru lah. Betul. Dia macam ni Kamila, bila kita nak cari guru, nak cari ilmu, tu saya kata kena masuk circle yang betul. Kalau kita nak berubah jadi orang baik, kena cari circle orang baik.
Betul. Tapi kalau kita duduk dalam circle yang sama macam gini, penagih dadah, tahu tak sebab apa penagih dadah ni dia relapse? Relapse ni maknanya dia dah okey dah, masuk pusat semua, masuk tempat-tempat yang pemulihan. Tapi bila keluar duduk sekejap dia relapse balik. Maknanya dia menagih semula. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam circle yang sama. So kalau saya tengoklah bila orang cerita tentang penagihan dadah, addiction ni, dia kata benda yang dia kena buat adalah dia kena keluar daripada circle yang asal. Kalau boleh pergilah mana-mana, jangan tengok tempat tu, jangan. So kita pun nak berhijrah kena macam tu. Awak cakap nak berubah tapi kawan-kawan still yang sama. Bukan kata suruh tinggal terus, tapi when awak kuat baru awak pergi panggil dia. Tapi awak tengoklah masih kawasan yang sama, suasana yang sama, benda yang sama, mengajak-ngajak awak hari-hari benda tu. So sebab itulah susah kita nak istiqamah tu. Faham? Ustazah, bila cakap tentang circle ni kan Ustazah, saya teringat dah. Perlu ke kalau seseorang tu nak jadi baik, dia kata circle sebelum ni kurang baik lah kan. Perlu ke tinggalkan circle dia yang kurang baik ni untuk jadi lebih baik? Ya, kalau dia tak kuat lagi dia kena tinggal circle. Sebab tu biasanya orang nak berubah dia pergi masjid dulu. Apa maksud dia pergi masjid? Bukan macam nak cerita maknanya duduk seorang sembahyang tu betul lah. Tapi bila you sentiasa pergi masjid, awak akan jumpa circle tu. Ada pakcik-pakcik, makcik-makcik, awak akan berbual, awak pun mula akan ikut aktiviti-aktiviti masjid, aktiviti-aktiviti kat taman. Mana ada orang pergi masjid, lepas tu okey, sekejap lagi kita aktiviti program masjid kita hari ni adalah clubbing. Tak ada. Betul. So dia akan ada program tahlil, program gotong royong dekat kawasan yang bagus-bagus. So awak akan bentuk circle yang bagus. Anak-anak pun akan bergaul dengan orang-orang yang tu je. Betul. So itu sebabnya kena cari circle yang bagus. Tapi saya nak ajaklah juga kawan-kawan siapa yang tak join lagi circle saya, Ustazah Asma Husin, boleh join juga circle sebab kita buat support group lah. Terutama untuk anak muda. Support group tu kat mana tu? Support group kita ada dekat saya punya IG Ustazah Asma Husin dan TikTok ada, FB pun ada. So siapa yang nak support group, maknanya masuklah dalam kita punya WhatsApp group tu. Ada banyak WhatsApp group. And then kat situ kita saling tolong-menolong lah. Dan saya buat jugalah macam slot-slot self development. Contohnya kalau malam esok kita ada satu sesi bedah buku pukul 8 malam. Boleh klik dekat Zoom, boleh masuk. Kita belajar bedah buku tentang pesan taubat. Nak berubah, you kena belajar bagaimana untuk taubat. Ya, betul. Okey, baik, alhamdulillah. Nampaknya kita punya admin susah nak pilih pemenang ya. Masih ada lagi tak soalan ni? Soalan yang tertinggal ni. Ada. Soalan-soalan ni. Ada orang tanya juga Ustazah, sebenarnya kita sebab kita cerita pasal Muharram ni kan, sebenarnya perlu bid'ah, orang kata bid'ah untuk baca doa awal tahun akhir tahun tu. So macam mana Ustazah? Tak boleh baca ke macam mana tu? Macam ni. Kalau kita niat benda tu wajib dan ada fadilat-fadilat tertentu tak boleh. Sebab dia adalah amalan untuk kita meraihkan kehadiran tahun baru Islam. Sebab tu kita baca juga doa awal tahun, doa akhir tahun. Tapi jangan niatlah kata okey dapat banyak ni tak. Sebab itu adalah amalan untuk meraihkan tahun baru. Sampai itu kita buat ceramah, kita buat program, betul tak? Ya, betul. Sebab apa? Supaya kita janganlah membesarkan bulan selain daripada bulan Islam. Patutnya kita utamakan bulan Islam berbanding dengan bulan-bulan yang lain, terutamanya bulan Masih. Kita ni bulan Masih lebih kenal. Bulan Islam tak ingat terus. Betul. Bila masuk Ramadan je baru ingat. Betul kan? Sebab Ramadan wajib puasa. Okey, dah ada pemenang. Kita ada pemenang dah Ustazah. Alhamdulillah. Okey. So kita announce dululah pemenang untuk menang notebook kita, okey? Notebook berkonsepkan doodles. Okey, baik. Kita ada seorang pemenang daripada Facebook dan seorang pemenang daripada IG. Okey. Baik, Ustazah nak announce ke? Okey, boleh. Ini daripada Instagram kita. Okey, so daripada IG, alhamdulillah kita ada seorang pemenang untuk doodles book ni. Doodles bukan doodle Bukan doodle ya. Dan comel ni boleh bawa mana-mana tak dalam beg. Betul. Iaitu Mira Kamarul. Ya, Mira Kamarul, M-I-E-R-A Kamarul. Dan untuk FB pula, siapa dia? Bacakan. Untuk FB kita berikan kepada saudari Darmalisa Haji Panda. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah. Kalau ada macam cuba mana share. dia nak tuntut ni? Untuk pemenang-pemenang ni terus DM kita dekat Telkom Rauda di IG dan juga di Facebook. Okey? Cepat-cepat okey supaya dapat claim hadiah anda. Okay, kita ada satu lagi ni hadiah utama ni. Hadiah utama kita ni. Hadiah apa tu Ustazah? Saya pun tak sabar ni. Telekong
Adina. Tak tahu, nak tahu ke eja dia macam mana? A-D-E-E-N-A. Sekejap lagi ada yang nak cari. A-D-E-E-N-A. Adina. Macam Adin kan? Ya, macam Adin. So siapa yang dapat ni yang saya pakai sekarang siapa ni? ni? Siapa? Ni Kamilia pakai ni. Kita nak announce sama-sama ke Ustazah? Tak apa. Kamilia, kita bagi honor tu Kamilia lah orang muda. Honor. Okey, baik. Okey, baik. Pemenangnya kita baca sikit lah apa yang ditulisnya kan. Ada. Cuba cari mana tuan dia. Tak jumpa Sekejap Ni. betul. Okey, saudari ni tulis dekat Facebook ya. Pengertian hijrah pada saya ialah melakukan penghijrahan dari sifat-sifat yang tak berapa baik ke arah yang lebih baik. Dan apabila kita berhijrah, kita usaha untuk mengekalkan sifat-sifat baik tersebut. Jadi kita ucapkan tahniah kepada saudari Lydia Rahmat di Facebook. Yeay, tahniah Lydia. Dapat tekun baru. Jangan lupa DM Tekun Raudah di Facebook, okey? Untuk claim hadiah anda. Yang lain jangan sedih sebab Raudah ada lagi sediakan dari semasa ke semasa. Betul. Macam-macam aktiviti. Betul tak? Okey, betul. Okey, dan kita pun sebenarnya nak bagi lagi telekong free. So stay tune dekat Tekun Raudah insya-Allah, dan mungkin kita akan bagi juga melalui Ustazah Asma Hussein insya-Allah. So kena follow lah sentiasa. Follow IG Ustazah apa? Saya Ustazah Asma Hussein. Kalau Raudah macam mana? Telekong Raudah. Telekong kan? RAWDAH Raudah. Kena tag lah ramai-ramai kan. Tag ramai-ramai. Insya-Allah kita nak bagi lagi telekong free, so stay tune insya-Allah. Okey, baik. So kita sampai ke penghujung sesi hari ini Ustazah. So mulalah untuk kita tangguhkan sesi hari ini dengan bacaan doa. Silakan Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syafi'in, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna dhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. So sehingga bertemu lagi insya-Allah dalam sesi Raudah Ilmu kita bersama Ustazah Asma Hussein. Minta maaf salah silap dan moga-moga dapat sesuatu yang manfaat lah untuk di-apply dalam kehidupan kita sama-sama insya-Allah. Sehingga bertemu lagi, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah selesai. Selesai, alhamdulillah. Tadi apa tadi itu tu ayat ni. Tak tahu kenapa. Lucky draw ke? Promo umrah ke apa? Tak pasal ni. Start promo lah ni.